Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada PBMD yang telah sudi ikut saya untuk menghadiri ulang tahun yang ke-20 dan resmikan seminar yang akan. Saya telah mengikuti ucapan yang dibuat oleh Musi PBMD tadi, dan saya amat gembira kerana terdapat begitu ramai daripada Bumi Putera yang telah mendapat bantuan dan sokongan daripada PBMD dan telah mencapai kejayaan. Kita harus ingat bahawa di waktu kita melancarkan dasar ekonomi baru pada tahun 1971, kita telah tetapkan iaitu dalam jangka masa 20 tahun, iaitu pada tahun 2090, maka 30% daripada bidang korporat akan dimiliki oleh Bumi Putera. Seperti mana kita semua maklum, kita tidak berjaya. Pada tahun 1990, kita cuma menguasai 20% daripada bidang korporat. Justru itu maka pihak kerajaan pada ketika itu terpaksa melanjutkan dasar ekonomi baru melalui dasar pembangunan negara. Sehingga ke masa ini pun kita masih mengamalkan dasar ekonomi baru dengan harapan dianya akan dapat mencapai matlamat yang telah ditentukan bagi negara kita. Malangnya sehingga kini kita belum pun mencapai 30% penguasaan bidang korporat, dan juga dalam bidang-bidang lain kita dapati kita masih ketinggalan. Harapan kerajaan pada ketika itu, pada ketika kita mencapai kemerdekaan sebenarnya, ialah supaya wajah negara kita ini bertukar. Tidak lagi seperti yang terdapat di zaman penjajahan British. Di zaman penjajahan British, kaum-kaum di Malaysia ini terbahagi kepada 3 puak. Yang pertamanya ialah orang-orang Melayu, terus menjadi nelayan dan juga penanam padi, dan tinggal majoritinya di kawasan-kawasan Laut Bandar. Orang-orang keturunan India pula terus berada dalam ladang-ladang getah dan kelapa sawit, dan sebahagian daripada mereka menjadi ahli-ahli profesional yang terdapat dalam bandar. Bandar pula didapati seolah-olah dianya berada di negara China, kerana kita dapati hampir semua peniaga-peniaga di bandar terdiri daripada orang-orang Cina. Kalau ada pun orang-orang Melayu Bumi Putera di bandar-bandar, mereka adalah pekerja-pekerja dengan kerajaan. Jika tidak ada kerajaan dengan pejabat-pejabatnya di bandar-bandar di Malaysia ini, maka mungkin tidak ada orang Melayu Bumi Putera yang tinggal di bandar. Kita berasa sedih dengan keadaan ini, dan kita berpendapat apabila kita mencapai kemerdekaan, maka dapatlah kita mengubahkan wajah negara kita, supaya kita dapati dalam bandar-bandar juga terdapat ketiga-tiga kaum, dan semuanya akan berdagang bersama-sama dan meraih keuntungan dan kekayaan yang biasanya berada di bandar-bandar. Seperti mana kita tahu, hasrat ini, impian ini
tidak tercapai. Hari ini pun kita masih lihat jumlah kedai-kedai yang terdapat dalam bandar masih lagi bukan milik bersama ketiga-tiga kaum. Sebab itu pada tahun 1991, iaitu selepas 10 tahun dilaksanakan dasar ekonomi baru, pihak kerajaan menubuhkan PUNB dengan harapan perbadanan ini dapat menolong Bumiputera mendapat bahagian mereka dalam perniagaan dan perusahaan. Selain daripada PUNB, juga ada usaha-usaha lain untuk memajukan Bumiputera khususnya, supaya terdapat mereka berniaga dan tinggal di mana-mana. Sebab itulah kita mengadakan agihan peluang-peluang lebih ramai kepada Bumiputera supaya mengejar kaum lain, khususnya kaum Cina. Kita telah mengadakan lesen-lesen AP dan peluang-peluang pekerjaan. Mara juga memberi bantuan dan bantuan dalam bentuk premis untuk Bumiputera. Walaupun kita tidak dapat nafi, ada kejayaan, dan kejayaan ini jelas sekali ternampak apabila Tan Sri Abu Bakar tadi menyenaraikan syarikat-syarikat Bumiputera yang berjaya. Tetapi kejayaan kita tidak seperti yang dijangkakan, seperti yang menjadi sasaran bagi kita. Apakah usaha ini tidak tepat, tidak kena, ataupun apakah ada sebab-sebab lain yang menyebabkan usaha kerajaan ini gagal mencapai matlamatnya? Saya yakin bahawa pihak kerajaan memang mungkin membuat kesalahan ataupun salah anggapan, ataupun dasar-dasar kerajaan tidak tepat dan menentukan kejayaan. Tetapi tidak kurang pula kita dapati sambutan dan usaha oleh Bumiputera tidak seperti yang dijangkakan. Mereka tidak mengambil peluang sepenuhnya daripada peluang-peluang yang diwujudkan oleh kerajaan. Sebaliknya, mereka asyik dengan untuk mendapat pulangan yang terawal. Ingin mendapat kejayaan, bukan kejayaan, tapi ingin mendapat pulangan wang seberapa awal yang boleh. Sebagai contoh, kita dapati bahawa tidak ada Bumiputera yang menjadi ejen kereta bermotor di Malaysia, motorkar dan motorcycle. Semua agensi ini telah diberi kepada orang yang lama memegang agensi ini, dan mereka bukanlah Bumiputera. Dan apabila Bumiputera memohon untuk menjadi ejen, biasanya mereka tidak dapat layanan yang sewajarnya. Sebab itulah pihak kerajaan mengadakan sekatan-sekatan dalam pengimportan kereta-kereta daripada luar negara. Kita telah cuba untuk mengadakan lesen untuk mengimport kereta supaya Bumiputera juga dapat memainkan peranan ataupun mengambil peluang dalam bidang yang boleh memberi pulangan yang terbaik ini. Kita telah mengadakan sistem AP umpamanya, Approved Permit. Untuk ini kita perlu kad kemasukan, melainkan mereka mendapat AP. Dan kita tentukan supaya AP ini diberi kepada Bumiputera. Kita percaya bahawa mereka tentulah akan dapat peluang untuk masuk dalam bidang ini.
kita juga tumpukan kepada AP bagi jenis-jenis yang tidak ada agensi di Malaysia ini. Tak banyak jenis kereta yang belum ada agensinya di negara kita. Dengan itu kita tumpukan kepada pengimportan kereta yang telah dipakai dan dibaik pulih, recon car daripada Jepun, kerana kita dapati recon car daripada Jepun itu hampir sama dengan kereta baru. Kita telah memberi AP kebanyakannya kepada Bumiputera dan kita percaya mereka akan dapat mendirikan perniagaan dalam bandar-bandar sebagai ejen kepada jenis-jenis yang diimport daripada Jepun khususnya. Ada yang betul-betul berminat dan mereka terus berniaga. Tapi majoriti tidak berniaga. Sebaliknya mereka menjual AP untuk mendapat pulangan yang cepat. Memang pun pulangan amat menggalakkan, kerana untuk satu AP bagi satu kereta mereka boleh dapat sehingga RM8,000 hanya menjual AP, tidak buat lain. Dengan itu ramailah yang mendapat sehingga 10 AP setiap bulan, dan mereka menjual dan mendapat pulangan sebanyak RM80,000 setiap bulan. Mereka sudah jadi orang yang kaya, kerana masa itu RM8,000 adalah sama dengan gaji Perdana Menteri waktu itu. Gaji saya lah. Saya pun dapat RM8,000, mereka pun dapat RM8,000. Tetapi ini bukan caranya kita berniaga. Kita dapat dengan percuma AP dan kita jual AP. Dan 100% daripada hasil jualan ini menjadi keuntungan bagi kita. Tak ada usaha yang dilakukan oleh kita dan tidak ada pelajaran yang didapati oleh kita kerana kita mencari jalan yang mudah. Sebaliknya, ada beberapa Bumiputera yang betul-betul berusaha untuk menjayakan perniagaan kereta motor ini. Dan di antara mereka, kalau saya diizinkan menyebutkan, ialah Naza Motors. Naza Motors bukan saja mengimport kereta dan menjual kereta-kereta recon ini, tetapi mereka membeli AP daripada Bumiputera yang lain yang sedang menjual AP. Dengan itu perniagaan Naza menjadi begitu besar, sehinggalah mereka mampu untuk menjadi pengusaha dalam bidang pemasangan kereta. Kita tahu, tak payah saya sebutkan banyak lagi, sehingga sekarang ini kita dapati bukan saja mereka terlibat dalam bidang penjualan kereta, tetapi mereka sudah sampai kepada tahap mereka boleh mendirikan bangunan-bangunan pencakar langit di Kuala Lumpur ini. Pada petang semalam saya baca, dan pada pagi ini pun saya baca dalam akhbar berkenaan dengan rancangan KL Metropolis, satu jumlah bangunan-bangunan yang terletak di satu kawasan yang begitu besar sehingga menelan belanja berbilion ringgit. Inilah hasil daripada AP. Hanya dengan mendapat AP, kalau diberniaga dengan baik, mereka boleh tumbuh besar sehingga jadi seperti Naza. Sebaliknya, AP dapatlah RM8,000 tiap satu AP. Mereka yang membeli AP ini dapat lebih daripada RM8,000. Kalau pihak Naza yang tidak menjual AP, RM8,000 sudah ada dalam tangan. Dan apabila dijual kereta-kereta yang diimport ini, mereka dapat lebih banyak keuntungan.
tiap satu AP mungkin dapat sehingga 15,000 ataupun 20,000 ringgit. Apabila mereka mula berniaga dalam dengan kereta mewah, maka pendapatan mereka meningkat kepada puluhan ribu pada tiap satu kereta, kerana kerajaan memberi peluang AP untuk import bukan saja recon car, tapi juga jenis-jenis kereta yang tidak diimport ke dalam negara. Sebab itulah kita dapat lihat mereka yang betul-betul menjalankan tugas seperti yang diharapkan, maka besar kemungkinan mereka akan mencapai kejayaan yang boleh dikatakan luar biasa. Inilah hasil daripada mereka yang jujur. Mereka yang tidak jujur, yang menjual AP, hari ini mereka tak dapat AP lagi, dan tak ada lagi RM8,000 satu AP. Mereka tidak lagi jadi orang yang kaya raya. Sebaliknya mereka juga mengemis, meminta-minta di sana sini, tetapi tidak lagi ada AP bagi mereka. Saya percaya bahawa pihak kerajaan sekarang merancang untuk menghentikan pengeluaran AP. Apabila ini dihentikan, siapa saja boleh mengimport kereta, sama ada Bumiputera ataupun bukan Bumiputera, asalkan jenis kereta itu tidak ada agensi di dalam Malaysia. Mereka siapa saja boleh mengimport tanpa permit, dan sudah tentu persaingan pada masa itu akan menjadi begitu hebat, dan tidak akan ada ramai yang tidak cekap yang dapat hidup dalam bidang ini. Kerajaan seperti mana saya sebutkan tadi telah melanjutkan dasar ekonomi baru, bukan selama 20 tahun, tetapi selama 40 tahun lebih, untuk kepada Bumiputera berniaga, untuk melihat negara kita ini mempunyai bandar-bandar yang mana dalam bandar terdapat bukan saja orang-orang Cina yang berniaga, tetapi juga orang-orang Bumiputera dan Melayu yang lain. Mereka mempunyai kedai-kedai di dalam bandar, tetapi kita masih sedih apabila kita lihat bandar-bandar baru didirikan seperti di Sri Kembangan depan rumah saya, di IOI punya Puchong, tak ada sekerat pun yang mempunyai kedai di situ. Bahkan dia lebih tebal lagi daripada masa-masa dahulu. Sebabnya ialah kerana tidak ada minat untuk berniaga secara baik. Kita yakin bahawa orang Melayu dan Bumiputera lain mempunyai kebolehan yang sama dengan kaum-kaum lain, tetapi budaya mereka tidak sesuai dengan perniagaan. Yang pertamanya, mereka ingin mendapat kekayaan yang besar dengan secepat mungkin. Dalam bidang perniagaan tidak ada kekayaan yang datang bergolek, yang datang melayan kepada kita. Dia memerlukan masa dan usaha. Saya sering menyuruh orang Melayu semua supaya masuk dalam bidang perniagaan, kerana kerajaan tidak mampu memberi pekerjaan kepada semua daripada mereka yang keluar daripada sekolah. Sebab itu kita adakan Prosper, iaitu untuk mengadakan sistem franchise supaya orang Melayu boleh dengan mudahnya masuk dalam perniagaan tertentu. Kerana dalam sistem franchise ini, cara-cara perniagaan, bahan-bahan, keluaran-keluarannya sudah pun ditentukan, dan kita hanya perlu mencari tempat yang sesuai. Saya amat sedih apabila kita lancarkan Prosper ini, 3,000 orang telah
menunjuk minat dengan menulis bahawa mereka akan ingin memasuki dalam bidang ini. Bila diadakan interview, cuma 300 datang. Akhirnya yang dipilih cuma 3 orang. Sebab kerana perniagaan runcit ini dalam benda tak menjaminkan kekayaan dengan serta-merta. Mungkin kalau diusahakan, mereka akan memperolehi kejayaan, kekayaan, tetapi tidak dengan serta-merta. Dia mengambil masa. Justru itu kita harus bersabar, harus berusaha, dan harus menerima bahawa pada jangka masa yang pendek mungkin kita alami kerugian. Sebab itu dalam memperhitungkan modal untuk berniaga, kita perlu ada lebih daripada yang diperlukan. Kerana ada saja masalah-masalah yang timbul yang memerlukan tambahan modal dalam tiap-tiap perniagaan.